Oke, 11.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali salam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. So, kita sambung lagi kelas kita pada hari ini. Oke, sementara yang lain baru mau masuk tuh, oke, mungkin kalau sudah cikgu buka slide, nanti maklumkanlah. Oke, kalau cikgu tengok balik, sepatutnya kita masuk bab 3 kan hari ini. Oke, kelestarian alam sekitar. Jadi bila cikgu cek balik, rupanya ada kita terskip. Oke, subtopik yang ketiga, bab 2, kitar nitrogen. Tidak agak macam belum kan? Kita terskip slide ni. Oke, kitar nitrogen. Oke, kalau dalam kelas sebelum PKP ini, sebelum kita ada PDPR, memang kitar nitrogen, kitar karbon, dan kitar air. Jadi ini, ibu akan bagi kamu berkumpulan buat, kamu terangkan di depan. Okay. Tapi menangkan PDPR ni, ibu yang buat kan. Okay, jadi kita rebus sikit lah. Okay. Kita pergi tengok kitar nitrogen dulu. Okay. Biasa jangan lupa baca doa. Doa sebelum memulakan pembelajaran supaya senang masukkan kepala otak tu. Okey, mana sudah sekejap ya, where is my slide? Jadi terpaksa kita reverse balik. Okey, tengok balik kitar nitrogen. Okey. Kayaknya belum. Okey, kejap. Cuma ada yang baru masuk tadi. Okey, baru 29 orang. Kamu ada dalam berapa orang? 60 eh? Sampai kah? Tengok dulu. Okey. So, kita tengok balik kitar nitrogen. Okey. Apa benda ni? Kitar nitrogen. Saya reverse balik. Okey. Ini dah. Ini gambar aja dalam buku teks. Lebih kurang lah. Okey. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita kena tahulah apa dia kitar nitrogen ni. Okay. Jadi dia adalah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Kitaran, kita recycle, ya. Cycle dia itulah secara semula jadi. Maksudnya di sini nitrogen tu actually dia dalam bentuk gas, okay? Berada di atmosfera lah, gas kan, nitrogen. Okay, jadi dia adalah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya atmosfera, tanah dan air. Maksudnya di sini tumbuhan begitu juga tumbuhan dan haiwan memerlukan unsur nitrogen. Yep. Okay. Okay. Kalau haiwan dia tidak masalah, dia proses respirasi dia ataupun pernafasan dia macam lebih kurang macam manusia lah kan, ada pernafasan dia, hidung, ada saluran pernafasan. Okey, kita boleh ambil lah unsur nitrogen tu.
Okay. Kalau tumbuhan macam mana dia mana ada hidung. Macam mana dia mau dapatkan tu nitrogen. Okay, jadi inilah secara semula jadinya kuasa Tuhan lah kan. Okay, macam mana tumbuhan tu dapat memperoleh unsur nitrogen tu, okay, dalam cara dia tersendirilah. Okay. Jadi dia adalah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Dia diambil masuk ke tanah, and then tanah tu akan hantar balik ke atmosfera. Dia kitar semula. So dia diguna pakai semula lah. Maksudnya bila kita sudah guna unsur nitrogen secara logiknya, bila kita sudah guna, mestilah habis kan, kurang kan. Tapi kitar semula jadi ini dia recycle balik. Guna and then lepas balik ke udara. Jadi dia tidak akan kehabisan. Macam itulah. Okey. Jadi walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Yang kita cakap dia mana ada hidung kan. Macam mana dia mau serap. Dan kita oksigen kita serap melalui hidung untuk pernafasan kita. Sekejap. Ada lagi masalah. Okey. Ada lagi. Aduh, baru memula ada lagi masuk. Okey. Semua ada admin satu orang kontrol siapa yang boleh masuk, siapa yang. Jadi tidak terputus-putus cikgu punya penerangan sini kan. Siapa menjadi admin? Okey, walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri pada gas nitrogen, macam laju juga bercakap kan. Boleh buat. Memang begitulah kalau metabolisme tinggi ni. Okey. Tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Itulah. Jadi macam mana cara dia mendapatkan? Okey, jadi kita tengoklah. Okey, dan dia dalam buku teks ada. Raja 2.9, kitar nitrogen. Tengok dulu dalam gambar raja yang ini. Okey. Okey, ini asalnya macam mana ni? Okey. Gas nitrogen di atmosfera kan? Ni gas nitrogen lah di atmosfera. Okey. Inilah ada bentuk molekul-molekul. Hujan-hujan pun turun ribut petir. Okey. Jadi nitrogen ni akan turun, bertindak balaslah, okay, dengan hujan dan ribut petir ni turun ke tanah, bukan tanah. Okey. Nitrogen fixing bacteria. Maksud dia ada bakteria di dalam tanah tu. Okey. Pengikat. Okay, pengikat nitrogen, okay, bakteria. Maksudnya ada bakteria, nanti kita tengok dengan lebih detail lah bahasa Melayu dia. Okay, di muka surat sebelah, bakteria yang akan mainkan peranan, dia akan ikat nitrogen yang turun di bumi ni melalui air hujan dan ribut petir ni. Okay, dia tukarkan kepada amonia, NH3 ni. Okay, asalnya nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen ni akan tukarkan kepada amonia. Kemudian ada bakteria apa namanya, nitrifying. Okey, nanti kita tengok. Okey, bakteria nitrifying untuk tukarkan dia kepada apa ni? Nitrat. Nitrat. Nitrat inilah yang diperlukan oleh tumbuhan. Maksudnya nitrat ini adalah unsur nitrogen. Ditukarkan kepada nitrat. Nitrat inilah yang diperlukan ataupun unsur nitrogen yang diperlukan oleh tumbuhan melalui penyerapan daripada akar dia ni. Okey. Okey. Kemudian ada bakteria denitrification. Kita tengok. Okey. Dinitrit. Okey, bakteria dia akan proses balik tu nitrat, tukarkan kembali kepada nitrogen. Tukar balik. Jadi dia recycle. Hujan, kena balas, turun balik ke bumi. Okey. Ammonification. Okey, ni amonium. Ini mungkin ada apa, rumput-rumput ataupun daun-daun yang mati, mereput ataupun hasil najis buangan haiwan, okey, mereput di sini, tukar kepada amonium. Okey, amonium tadi akan jadi apa ni? Nitrogen oksida, okay, nitrogen oksida. Okay. Kemudian bakteria ni lagi akan proses nitrogen oksida ni untuk tukarkan jadi nitrat. Okay, assimilation. Dia ni lah, dia akan apa, membekalkan unsur nitrat kepada akar-akar dan rumput di permukaan tanah. Okey, kalau ada haiwan di sini makan rumput ni, haiwan pun dapat sumber nitrogen tu melalui rumput ni lah, dan seterusnya, begitulah dan seterusnya. Okay, kita tengok
cara mudahnya lah. Sekejap. Padahal sekarang di save content. Oke lah. Sekejap, ada yang masuk kah? Ada yang belum masuk dulu. Ini kan betul. Oke, so kita tengok ini. Oke, ini dia. Senang sikit, tentu bahasa Inggris. Oke, asalnya gas nitrogen di udara, seperti dalam gambar raja ni. Oke, bila hujan turun, dia bertindak balas lah. Oke, ada kilat dan air hujan ini akan membawa gas nitrogen yang sudah bertindak balas dalam air hujan ni ke permukaan tanah. Oke, permukaan tanah. Kemudian tanah ni akan diserap lah, dan ditukarkan menjadi ion nitrat. Tindak balas pengikatan nitrogen, bakteria pengikat nitrogen, itu nama dia. Bakteria pengikat nitrogen ni akan proseslah sumber gas nitrogen yang turun daripada air hujan ni, dia proses. Dia tukarkan kepada ion nitrat. Begitu juga kalau pertanian, ada yang tabur baja bernitrogen, tanahnya akan serap, akan tukar jadi ion nitrat. So ini gas nitrogen. Jadi pokok kekacang, mana dia dapat gas nitrogen? Mesti daripada bakteria pengikat nitrogen inilah. Jadi dia akan dapat unsur gas nitrogen itu dalam bentuk ion nitrat lah. Kemudian daripada ion nitrat, tumbuhan menyerap ion nitrat melalui akar. Ini akar dia. Serap. Yang ini pokok kacang daripada akar lah. Ini dia turun bersama-sama dengan hujan. Lepas tu bakteria pengikat nitrogen, itu nama dia. Bakteria pengikat nitrogen. Mesti bakteria pengikat nitrogen yang proses dulu tu gas nitrogen yang turun daripada atmosfera tu. Macam mana gas nitrogen dari atmosfera turun ke bumi? Melalui air hujan lah dan kilat apa semua tu. Dia turun. Bakteria pengikat nitrogen akan tangkap dia, ambil, tukarkan kepada ion nitrat, barulah ion nitrat ni akan diserap oleh akar tumbuhan. Protein tumbuhan lah. Dia membesar. Jadi tumbuhan menyerap ion nitrat melalui akar. Kemudian tumbuhan pula dimakan oleh haiwan, lembu, kambing dan sebagainya lah. Jadi tumbuhan juga mendapat sumber nitrogen tu dalam bentuk ion nitrat ataupun menjadi protein haiwan lah. Melalui bila dia makan tu daun, rumput dan sebagainya lah. Dia dapat sumber. Kemudian bila haiwan tu mati, mereput, bangkai haiwan dan tumbuhan ataupun daun-daun kering mati tu mengalami tindak balas penguraian. Mereput kan, bakteria dan kulat pengurai. Bakteria pengurai pula yang akan mainkan peranan. Asalnya tumbuhan ni sudah serap ion nitrat, sumber unsur nitrogen tu, ion nitrat. Begitu juga lembu sudah makan ni daun. Daun ni ada unsur nitrogen sudah dalam tu. Jadi maksudnya tumbuhan dan haiwan ni sudah ada mempunyai unsur nitrogen dalam tubuh badan dia orang. Jadi bila dia mati, dia mereput, bakteria pengurai ataupun kulat pengurai yang akan makan pula haiwan-haiwan yang ataupun daun-daun ataupun yang mereput ni, yang kering mati mereput. Bila dia makan, sumber-sumber unsur nitrogen tadi tu dalam bentuk ion nitrat tadi menjadi sebatian amonium. Sebatian amonium. Begitu juga selain itu najis-najis haiwan ni jugalah. Bakteria pengurai ni yang akan tukarkan dia jadi sebatian amonium. Jadi tindak balas penitritan, itu nama dia. Akan berlaku tindak balas penitritan yang dilakukan oleh bakteria penitritan. Senang nak mengingat nama dia, ikut pada tindak balas yang berlaku tu. Kalau tindak balas tu penitritan susah pun sebut. Kalau tindak balas tu penitritan, jadi bakteria yang yang bertanggungjawab melakukan benda tu ialah bakteria penitritan. Jadi dia akan tukar sebatian amonium dari itu menjadi ion nitrit. Belum lagi tumbuhan dia perlukan bukan ion nitrit, dia perlukan ion nitrat. Jadi daripada yang pereputan berlaku tadi, haiwan yang mati, daun-daun kering yang mati itu, dia belum lagi jadi ion nitrat. Dia adalah menjadi sebatian amonium yang dilakukan oleh bakteria pengurai. Daripada sebatian amonium tu, bakteria penitritan pula yang akan take over untuk tukarkan sebatian amonium jadi ion nitrit. Belum sampai lagi sampai
unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dan haiwan tadi. Jadi ada lagi bakteria, sekali lagi penitritan. Okay, tindak balas penitritan, maksudnya 2 kali lah. Kebatian amonium melalui proses penitritan oleh bakteria penitritan, kemudian tukar jadi ion nitrit. Sekali lagi bakteria penitritan buat tindak balas untuk menguraikan ion nitrit menjadi ion nitrat. 2 kali lah. Okay. Bila sudah jadi ion nitrat, barulah pokok akar tumbuhan tadi itu boleh serap zat-zat yang diperlukan, iaitu dalam bentuk ion nitrat lah, unsur gas nitrogen tadi. Okay. Kemudian macam mana mau dihantar balik supaya tidak kehabisan gas nitrogen di atmosfera? Jadi ion nitrat ni dia akan ditindakbalaskan pula oleh bakteria pendinitritan. Tadi bakteria penitritan, yang ini pendinitritan. Jadi bakteria pendinitritan dia akan tukar semula ion nitrat itu menjadi gas nitrogen dan dibebaskan ke atmosfera. Dan begitulah seterusnya dia berkitar secara semula, jadi supaya tidak kehabisan. Okey, tentulah cara penerangannya. Ada yang mau masuk ini. Okay, so sudah cara ringkasnya tentang kitar nitrogen daripada atmosfera, dia turun ke bumi melalui air hujan dan kilat. Kemudian sudah sampai ke bumi, ada bakteria pengikat nitrogen yang akan take over untuk tukarkan dia menjadi ion nitrat. Begitu juga dengan baja yang bernitrogen. Kalau kita mau tanam pokok-pokok supaya subur konon betul lah kan. Tabur baja yang bernitrogen ni, dia bukan terserap. Benda tu, baja tu mesti mau ditukarkan kepada ion nitrat. Siapa yang bertanggung jawab? Bakteria pengikat nitrogen tadi. Jadi dia proses, tukarkan kepada ion nitrat, and then barulah akar-akar pokok boleh serap sumber nitrogen dari itu dalam bentuk ion nitrat. Okey. Kemudian haiwan-haiwan pula yang makan rumput-rumput, pokok-pokok, okey, yang sudah menyerap ion nitrat tadi, haiwan tersebut pula dapat unsur nitrogen dari itu. Okey. Sebab dia sudah makan tumbuhan kan. Okay, jadi dia dapat memperoleh unsur nitrogen tadi dalam bentuk ion nitrat juga melalui pemakanan dia rumput-rumput dan pokok-pokok tadi. Okay. Bila dia mati pula ataupun daripada buangan najis dia, ataupun daun kering yang mereput, bakteria pengurai, kulat pengurai pula yang akan menguraikan bangkai-bangkai tersebut. Okay. Dia urai sampai mereput, sampai tidak ada tinggal kesan di atas muka bumi lah. Jadi dia urai, dia akan menjadi sebatian amonium yang ada keluar bau bangkai. Okay. Sebatian amonium, tapi bukan itu yang diperlukan oleh tumbuhan. Dia perlukan ion nitrat. Jadi bakteria penitritan akan proses sebatian amonium itu untuk tukarkan dia menjadi ion nitrit. Tapi belum lagi, ion nitrit bukan lagi. Sekali lagi tindak balas penitritan berlaku oleh bakteria penitritan, tukarkan ion nitrit menjadi ion nitrat. Ini yang barulah pokok-pokok boleh serap, ambil. Ini yang hasil yang dia perlukan. Okay, kemudian macam mana dia mau hantar balik ke atmosfera? Bakteria pendinitritan akan memproses ion nitrat ni untuk tukar semula menjadi gas nitrogen dan dibebaskan ke atmosfera semula. Dan begitulah dia akan berkitar sampailah hari kiamat. Okay, alright, Ethel. Ini apa ni? Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Itu dia punya konsep, ingat tu. Dia hanya boleh menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada akar, melalui akarnya. Daripada akar. Apa dia bilang? Daripada tanah melalui akarnya. Okey, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Betul lah kan? Takkan daripada daunnya. Okey, sebab nitrat itu daripada tanah, di dalam tanah. Macam mana pula daun pergi masuk dalam tanah pergi serap? Okay, jadi akar tu yang serap. Okey. Okey, apa lagi? Terdapat 2 proses dalam kitar nitrogen, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okay. Dalam kitar nitrogen ni ada 2 proses, iaitu satu penambahan ion nitrat
Dan satu lagi penyingkiran ion nitrat. Okey, nanti kita tengok apa benda ni. Okey. Okey, ni dah. Dalam proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, seperti tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Inilah macam mana ion nitrat tu boleh kita peroleh daripada di dalam tanah. Okay, daripada tindakan kilat, hujanlah turun, dan letusan gunung berapi, lava-lava dah turun apa semua tu. Okay. Proses pengikatan nitrogen, ini proses dia lah. Proses pengikatan nitrogen tu daripada bakteria pengikat nitrogen tu lah di dalam tanah. Dan juga proses penitritan, bakteria penitritan yang akan memproses ion nitrit untuk ditukarkan kepada ion nitrat. Okay. Itu untuk penambahan ion nitrat. Kalau penyingkiran ion nitrat daripada tanah, seperti proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, okay. Maksudnya untuk kita semula lah ni, okay. Daripada ion nitrat kita menghantar balik ke atmosfera. Okay. Ion nitrat itu sudah diserap dalam tanah. Okay. Kemudian ada bakteria pendinitritan yang akan tukarkan semula ion nitrat itu untuk dibebaskan semula ke atmosfera. Jadi proses melarut resap nitrat, okay, itu dipanggil sebagai proses melarut resap nitrat, nitrat leaching, proses melarut resap nitrat. Okay. Maksudnya itulah, ion nitrat itu diserap oleh tanah, okay, dia meresap, kemudian bakteria pendinitritan itu dia proses pula untuk dibebaskan semula ke udara, melarut resap. Okay, itu saja pasal kitar nitrogen barangkali. Let's check it out. Okay, lebih detail lagi. Ini secara, ini dia punya, yang ini dia punya apa dipanggilnya? Carta lah. Okay. Okay. Peta apa dipanggil? Okay. Secara ringkas. Dan ini dia punya proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Dia punya penjelasan dengan lebih detail. Apa ni Aiman balik-balik belum masuk ni? Okey, kita tengoklah secara detail ya. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Detail pun ringkas juga kan. Proses pengikatan nitrogen, ini proses yang berlaku. Proses penitritan. Okey, barulah. Okey, ada 3 tadi kan. Ini tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Bagaimana ini berlaku? Bagaimana ion nitrat itu boleh berlaku melalui proses tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Okey, ini dia punya penceritaannya lah. Dan ini tak perlu hafal, tapi kamu kena faham macam mana jalan ceritanya supaya senang. Bila kamu kalau kalau keluar soalan, kamu boleh guna ayat sendiri. Kalau kamu hafal, sengsara tu. Okay. Jadi sewaktu terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Okay. Jadi maksudnya asalnya gas nitrogen di atmosfera. Okay. Bila hujan dengan kilat sambung menyambung dan juga gunung berapi, gas nitrogen itu bertindak balas. Dia orang bertindak balas lah. Okay, dan apa yang berlaku ialah tenaga haba daripada kilat dan gunung berapi itu, okay, bebas. Gunung berapi panas kan, kilat pun memang panas pun. Okay, tapi belum pernah rasa dah kilat. Kalau mau rasa, try lah. Tapi innalillah lepas tu. Okay. Jadi tenaga haba terbebas masa kilat dan juga gunung berapi meletus. Jadi gas nitrogen itu bertindak balas. Bila bertindak balas, suhu yang tinggi itu mengoksidakan nitrogen di udara. Okay? Jadi dia akan membentuk gas nitrogen dioksida. Asalnya dia gas nitrogen sahaja. Bila dia sudah bertindak balas dengan kilat dan juga gunung berapi, dia menjadi gas nitrogen dioksida. Okay? Apabila hujan turun, apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida dalam udara akan melarut. Jadi kilat kan. Jadi bila hujan turun, jadi gas tu sudah bertukar, bukan lagi gas nitrogen, dia sudah bertukar menjadi gas nitrogen dioksida. Jadi dia akan turun bersama-sama dengan air hujan. Okey, akan larut dalam air hujan lalu membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. That's why kalau kamu selalulah orang
orang-orang tua, ibu-ibu lah terutamanya. Kalau nampak anak-anak dia main hujan, masuk rumah hujan nanti kamu demam. Okay. Actually, kalau dari segi saintifiknya memang boleh memberi kesan demam lah, sebab air yang turun tu lah membentuk asid nitrik, ada asid. Kalau antibodi tidak kuat memang boleh menyebabkan demam lah. Okay. Tapi actually secara semula jadinya kita memang ada daya tahan lah untuk secara semula jadinya tubuh badan kita ni boleh beradaptasi dengan air hujan. Kita boleh bermain dengan hujan sebenarnya. Okay. Cuma tengok pada tahap individu masing-masing lah. Kalau yang tak kuat tu memang dia akan demam lah. Okay. Tapi selalunya untuk selepas bermain hujan tu masuk rumah terus mandilah. Untuk supaya segala sengkesan asid apa semua tu disingkirkan lah. Okay. Kalau kamu sudah main mandi hujan, masuk rumah, lap towel kering-kering apa semua, relax. Kamu hanya bergantung sepenuhnya pada air hujan dari itu. Actually boleh, maksudnya di sini mau bermain hujan tu bukan pada masa hujan yang mula-mula turun. Okay. Tunggulah beberapa minit lepas tu barulah pergi main hujan. Okay. Bukan disarankan main hujan, tidak. Cuma just bagi tahu. Okay. So apa yang berlaku ialah asid nitrik. Asid nitrik lah ada turun ke permukaan bumi. Okay. Jadi asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Jadi asid nitrik yang sudah turun bersama-sama hujan masuk meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Mineral di tanah tu ada banyak mineral lah, dan bakteria pengikat nitrogen dari dia. Okay, dia akan bertindak balas dan membentuk ion nitrat. Hasilnya, kuantiti ion nitrat di dalam tanah bertambah. Okay. Asalnya sudah ada di dalam tanah tu. That's why kalau kita tanam pokok tu boleh hidup sebab ada sudah ion nitrat secara semula jadi memang ada dalam tanah. Jadi untuk supaya kekal, tidak kehabisan, turun lagi bersama-sama air hujan supaya dia sentiasa bertambah lah, okay, tidak kurang. Okay. That's why kalau kamu tanam tanam pokok di dalam pasu, tanah tu itu ya kan dalam pasu. Zat nutrien juga. Zat nitrogen tu, ion nitrat di dalam tanah yang kamu dalam pasu tu, hanya itu saja. Sebab itu dalam pasu, bukannya di dalam tanah semula jadi. Jadi dalam pasu itu bila tumbuhan pula sentiasa memerlukan ion nitrogen, ion nitrat. Okey. Jadi bila dia setiap hari dia serap ion nitrat di dalam tanah, dalam pasu tu, pandai habis. Dari mana dia mendapat sumber tambahan? Mestilah daripada tanah yang di tanah lah kan, secara semula jadi. Melalui hujan apa semua. Okay? Ini pokok kamu tanam, kamu letak dalam rumah, pokok hidup lah. Kamu cuma harap setiap hari siram dengan air. Padahal tumbuhan tu akarnya perlukan ion nitrat. Okay? Di dalam tanah. Dan kamu letak, memang betul ada tanah, tapi dalam pasu. Berapa ketul sangat tanah dalam pasu tu. Bila sudah habis, mulalah pokok kamu akan menunjukkan tanda-tanda simptom-simptom yang dia kekurangan ion nitrat, iaitu sumber nitrogen. Daun mula kering, kekuningan dan sebagainya. Jadi perlulah di-report. Maksudnya pindahlah tempat. Masukkan dia ke dalam tanah yang luas, tanah yang memang di tanah lah. Supaya dia dapat memperoleh sumber nitrogen yang mencukupi. Okay? That's why lah. Kamu tahu lah kalau kamu nampak sekarang kan musim viral, orang tanam gila bunga semua ni. Tengok bunga di dalam pasu. Okay? Tidak pandai dikasih pindah ke tanah besar, ke tanah besar tu yang senanjung pula, ke tanah yang memang tanah, gantung sepenuhnya dalam pasu, lama-kelamaan bunga tu akan mati. Kamu beritahu lah, mak, bunga ni perlukan tu ion nitrat yang mencukupi. Ion nitrat tu, mak kamu pun bingung apa pula ion nitrat. Yalah kamu sudah belajar science fiction lah sikit. Bukan science fiction, tapi itu yang kamu tahu kan, itu kamu punya pengetahuan. Jadi kamu beritahu lah. Ion nitrat ni bini-bini bla bla bla, kamu terangkan lah, saya macam profesor. Lepas tu, okey lah, kita pindah, masukkan ke dalam tanah, maka bunga pun akan subur insyaAllah. Okay. Hasilnya kuantiti ion nitrat dalam tanah bertambah. Okey, itu tadi macam mana ion nitrat tu ataupun sumber nitrogen tu boleh kita
peroleh dalam tanah, di mana dia bertambah. Jadi proses pengikatan nitrogen. Jadi tadi macam mana dia bertambah melalui tidak balas gas nitrogen dengan kilat dan juga gunung berapi, suhu yang tinggi tadi itu membuatkan gas nitrogen itu bertukar menjadi gas nitrogen dioksida. Kemudian dia akan turun bersama-sama air hujan dan tanah, dia akan meresap dalam tanah dan akan bertindak balas dengan mineral dan akan menambahkan ion nitrat lah di dalam tanah. Okay. Kemudian proses pengikatan nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Okay. Bakteria. Jadi di sini bakteria pengikat nitrogen ini dalam tanah, memang dalam tanah lah kan. Ada juga di air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar. Ada yang hidup bersimbiosis. Jangan tanya juga apa dia simbiosis. Kan ni tajuk lagu Ella ni, simbiosis. Mungkin dia ada belajar sains lah, mungkin bio kan. Simbiosis maksud dia dia hidup di akarnya lah. Di akar nodul ni ada bulat-bulat ni. Ni sinilah ni dia hidup. Dia bakteria pengikat nitrogen ni. Okey. Bersimbiosis, berasimilasi, beradaptasi gitu kan. Okey. Dengan nodul akar pokok kekacang. Di situ dia hidup. Okay. Jadi dia punya tugas menukarkan nitrogen daripada udara tu kepada ion nitrat. Okay. Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen menambah ion nitrat ke dalam tanah. Tadi melalui proses kilat dan juga gunung berapi kan. Okay, di mana gas nitrogen tu bertindak balas disebabkan oleh suhu yang tinggi yang terhasil daripada kilat dan juga gunung berapi. Menukarkan gas nitrogen kepada gas nitrogen dioksida. Kemudian dia akan turun bersama-sama air hujan dalam bentuk asid nitrik. Okay, asid nitrik, dan tanah akan serap asid nitrik dari itu ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral dan akan menukarkan asid nitrik tadi itu kepada ion nitrat. Okey, bertindak balas dengan mineral di dalam tanah itu. Dan itu adalah proses di mana ion nitrat bertambah di dalam tanah melalui proses kilat dan juga gunung berapi. Okay. Yang ini pula macam mana ion nitrat bertambah dalam tanah, iaitu melalui proses pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen yang hidup dalam tanah, air ataupun yang hidup di dalam nodul akar pokok kekacang. Okay. Dia akan menukarkan gas nitrogen di udara itu kepada ion nitrat. Okay. Jadi hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen menambah ion nitrat ke dalam tanah. Okay. Proses penitritan. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai menukar protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Haiwan dan juga tumbuhan yang mati, okay, jadi bakteria pengurai. Tadi bakteria pengikat nitrogen. Ini pula kalau ada haiwan ataupun tumbuhan yang mati, bakteria pengurai pula yang mainkan peranan. Dia tukarkan protein haiwan tadi dan juga protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Bila dia tukar saja menjadi sebatian amonium, di situlah kamu akan hidu bau-bau yang nyaman. Bau bangkai lah kan. Okay. Bila kamu sudah lalu ke satu kawasan, kamu terhidu bau bangkai, bermaksud bakteria pengurai sedang menjalankan tugas dia. Dia mau melupuskan sisa-sisa bangkai-bangkai tersebut. Okay. Jadi dia lupuskan tu tujuannya untuk menambahkan ion nitrat dalam tanah lah kan. Okay, jadi itu. Kemudian bakteria penitritan menukar sebatian amonium kepada ion nitrit. Sudah tukar kepada amonium. Sekali lagi bakteria penitritan dari itu. Betul lah. Tadi bakteria pengurai. Sekarang bakteria penitritan menukarkan sebatian amonium kepada ion nitrit. Okay. Ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Sudah dua kali lah. Sudah ditukar kepada ion nitrit. Sekali lagi bakteria penitritan ini akan proses ion nitrit itu untuk ditukarkan menjadi ion nitrat. Okay. Jadi proses penitritan ini apabila berlakunya kematian, jadi bukan kena buat tahlil lah kan. Apabila berlakunya kematian kepada haiwan ataupun tumbuhan,
bakteria pengurai akan menjalankan tugas dia untuk melupuskan bangkai-bangkai haiwan dan tumbuhan-tumbuhan mereput ni, ya, dengan membebaskan ataupun menjadikan dia sebatian amonium, ya, dan sebatian amonium melalui proses penguraian. Daripada sebatian amonium tadi itu, bakteria penitritan akan tukarkan amonium kepada ion nitrit. Kemudian daripada ion nitrit, bakteria penitritan ini akan proses lagi untuk tukarkan dia menjadi ion nitrat. Okay. Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. Okay. Jadi bakteria penitritan daripada sebatian amonium akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. Okay lah. Okay. Itu saja pasal proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Ada 3 tadi kan. Satu, tindak balas kilat dan gunung berapi. Yang kedua, pengikat nitrogen. Dan ketiga tadi, bakteria penitritan. Proses penitritan bakteria pula. Proses penitritan. Okay. Ini pengikatan nitrogen. Okay. Yang ini tindakan kilat dan gugusan gunung berapi. Okay. Tindakan kilat gunung berapi, pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Itu macam mana penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Maksudnya dia membebaskan semula jadi gas nitrogen. Okay. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okay. Proses dia lah. Satu, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Kemudian proses pendinitritan. Kemudian proses melarut resap nitrat. 3 lah. 3 proses. Sama juga tadi dengan proses penambahan ion nitrat dalam tanah. Ada 3. Tindak balas, tindakan kilatan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen, dan juga proses penitritan. Okay. Itu penambahan ion nitrat dalam tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendinitritan, dan proses melarut resap nitrat. Okay, kita tengok satu lah. Wah, ini mesti kundasang. Ada lembu New Zealand. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okay. Macam mana dia berlaku? Tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Itulah, dia perlukan unsur nitrogen. Unsur nitrogen ini berada di atmosfera dalam bentuk gas. Jadi, macam mana dia memperoleh? Iaitu daripada penyerapan ion nitrat daripada tanah lah. Dari perbincangan tadi, macam mana penyerapan ion nitrat daripada tanah berlaku kan? Ada 3 proses tadi. Okay. So, itu tumbuhan yang menyerap ion nitrat daripada tanah memenuhi keperluan nitrogennya. Ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Untuk dia membesar lah kan. Okay, dia digunakan bukannya saja dia berserap. Dia perlukan tu untuk dia membesar. Sama juga lah kamu, protein yang kamu perlukan untuk kamu membesar. Tambah tinggi, tambah besar. Okay. Jadi sama juga tumbuhan tu perlu. Apabila haiwan memakan tumbuhan, tumbuhan tadi sudah serap ion nitrat dalam bentuk apa, dia perlukan protein lah untuk membesarkan. Jadi haiwan ni pula, lembu ni lah yang gambar yang pandai-pandai dia pergi makan tanah. Okay. Jadi haiwan ni dia pergi makan rumput tu, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan. Dia sudah makan, jadi dia dapatlah sumber protein ni, ya, untuk membentuk protein haiwan pula. Haiwan pun mau membesar juga, bukan kamu dia mau membesarkan. Okay. Jadi dia pun mau besar, dia mau sehat, jadi dia makan di tumbuhan. Dia dapatlah sumber tu. Okay. Itu dia punya penceritaan bagaimana proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Asalnya tumbuhan serap ion nitrat tu melalui akar je lah, okay, daripada tanah. Okay. Untuk memenuhi lah keperluannya. Kemudian akan membentuk protein pada tumbuhan tu lah. Kemudian haiwan pula makan tumbuhan tu. Jadi haiwan pula dapat unsur nitrogen tadi tu, ion nitrat daripada tumbuhan untuk membentuk protein dia pula. Itu proses dia penyerapan ion nitrat daripada tanah. Bila dia sudah makan, maksud dia ion nitrat dalam tanah tu disingkirkan lah kan, dia tarik sudah keluar. Jadi keluarkan sudah. Okay. Kemudian proses pendinitritan. Terdapat juga bakteria pendinitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah
dan kembali ke dalam udara semula. Ini bakteria pendinitritan punya kerja. Air nitrat tadi, air nitrat dalam tanah, macam mana dia disingkirkan, maksudnya dia dibebaskan semula ke atmosfera, iaitu melalui proses pendinitritan. Siapa punya kerja? Bakteria pendinitritan. Dialah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen, tukar semula kepada gas, dan keluarlah daripada tanah dan kembali ke udara semula. Proses ini dikenali sebagai proses pendinitritan. Dia bebaskan semula. Bagaimana dia bebaskan? Mungkin dalam bentuk respirasi jaga, mungkin pernafasan jaga, macam mana? Mungkin ataupun melalui proses perkumuhan jaga, ataupun macam mana dia bila dia dia bebaskan tu dalam bentuk gas. Keluar dalam bentuk gas nitrogen. Itu saja pasal pendinitritan. Proses melarut resap nitrat ialah proses semula jadi. Tenangnya. Proses melarut resap nitrat ialah proses semula jadi. Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah melarut dalam air. Katalah, ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Ion nitrat dalam tanah kan. Kemudian dia akan melarut dalam air. Bila ada air, dia akan melarutlah. Dan mengalir kalau hujan ke, air hujan, dia meresap dalam tanah. Jadi dia akan mengalir terus ke sungai ataupun air bawah tanah. Proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Ya, ion nitrat tadi itu dia larut dalam air. Kalau air itu mengalir, dia akan mengalir terus ke sungai ataupun air bawah tanah. Lalulah, macam mana dia mau singkirkan lagi? Akan berlaku proses penyejatan. Penyejatan naik semula ke atas. Dan itulah, disingkirkan. Jadi bukan singkirkan lah, dia kitar semula pun sebenarnya. Daripada tanah itu dia kitar semula naik balik ke atmosfera. Tentulah kalau dia singkirkan habis, maksudnya akan kehabisan bekalan nitrogen lah kan. So, dia singkirkan sini, dia recycle, dia tukar, dia naik balik semula ke atmosfera. Kepentingan kitar nitrogen. Kenapa penting? Mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kitar nitrogen, kitar. Ya, penting untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara, iaitu 78%. Meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Jadi bila kamu tanam pokok-pokok di tanah, tapi pokok itu tidak subur, ceklah tanah kamu. Mungkin kekurangan ion nitrat di dalamnya. Taburlah baja ion nitrat. Taburlah baja yang ada unsur nitrogen, bernitrogen. Kalau dia perlulah, kalau dia subur artinya cukuplah tu. Membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Kalau sudah cukup ada ion nitrat di dalam tanah tu, dia akan membantulah dalam membekalkan protein tumbuhan dan haiwan yang berterusan. Mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kitar nitrogen. Tidak perlu pakai bahan-bahan kimia. Dia melalui kitar nitrogen semula jadi saja. Ion nitrat. Ini mengurangkan pencemaran alam sekitar. Mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kitar nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Itu secara ringkasnya lah kitar nitrogen ini. Satu, ambil nitrogen daripada udara, membentuk ion nitrat, ambil dalam tanah, kemudian kembalikan semula ion nitrat tadi ke udara melalui penguraian ion nitrat. Ion nitrat tadi diuraikan, dibebaskan semula menjadi gas nitrogen. Gas nitrogen diambil masuk ke dalam tanah, diikatlah untuk membentuk ion nitrat. Kemudian ion nitrat diuraikan untuk dilepaskan semula dalam bentuk gas nitrogen semula. Tentulah secara ringkas. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dikekalkan kepada 78% dalam atmosfera dan keadaan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Sekejap lagi bab 3, minggu depanlah baru kita dapat masuk. Kalau belum lah kan.
kelestarian hidup di bumi. Itu yang kita akan belajar nanti. Sepertinya hari ini rupanya tertinggal sekitar nitrogen. Kelestarian alam semesta, kelestarian alam semula jadi. Bab 3. Kelestarian alam sekitar. Okay. Jadi dia sekitar lah, itulah tujuannya, supaya seimbang, supaya kekal 78%. Karena kita ingat, secara logiknya, bila kita sudah guna sesuatu itu, secara logiknya dia akan berkurang lah, dan lama-kelamaan akan habis. Nah, jadi bila kitar, ada perkataan kitar sana, kitar nitrogen bermaksud kita guna, recycle balik. Jadi dia sentiasa berpusing-pusing, tanpa henti. Kekal pada 78%. Okay. Mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Okay. Nitrogen merupakan makronutrien. Kita sudah belajar tadi itu. Nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan kan, makronutrien, yaitu nutrien yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, oleh tumbuhan. Satu lagi mikronutrien, nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh tumbuhan. Kemudian itu boleh apa nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Untuk nitrogen, apa lagi? Mungkin lah boleh. Yang kurang, apa yang nutrien yang tidak perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Yang penting untuk pertumbuhan-tumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Dia bukan ambil terus nitrogen, dia ambil unsur nitrogen itu dalam bentuk ion nitrat yang diserap daripada tanah melalui akar dia lah. Pertumbuhan mana ada hidung untuk serap itu nitrogen, untuk bernafas. Jadi dia ambil daripada penyerapan daripada akar dia, ion nitrat. Jadi penyingkiran ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Bila kamu singkirkan ion nitrat daripada tanah, ini akan mengurangkan kesuburan tanah. Jadi sesuai perlunya ada kitaran supaya jumlah ion nitrat dalam tanah tidak sentiasa adalah tidak kurang. Okey, masih lagi. Masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Kiranya kamu sudah tanam tanah lagi, tanam pokok, dan kamu dapati tanaman kamu tu, pokok kamu tu kurang subur. Jadi boleh diatasi melalui penggiliran tanaman dan juga penggunaan baja untuk menambah semula kandungan nitrat. Maksudnya penggiliran tanaman ini mungkin dalam 3 bulan pertama tanam pokok apa pokok lah, pokok bunga ke kan, tengok bunga, mungkin subur lah. Lama-lama dia macam mau mati lah, tukar, pindahkan lagi ke tempat lain, tanam yang lain. Maksudnya di situ kamu gilirkan tanaman tu, ataupun tanam sayur tu kamu tuai sudah habis, tukar sayur lain pula. Mungkin mula-mula sayur sawi, tuai habis dah sayur tu kamu ambil, tanam sayur kacang pula, tukar, gilir-gilir yang berlainan. Kemudian begitu juga malas tidak mau menggilirkan tanaman, pakai baja lah. Pakai baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Cuma pakai baja ni tengoklah, kalau dia banyak bahan kimia, itu akan menyumbang kepada pencemaran alam lah. Hasilnya pertumbuhan-tumbuhan menjadi lebih sihat. Produktiviti hasil tanaman ditingkatkan dan pendapatan para petani bertambah. Membantu tadi membantu dalam mengekalkan kesuburan tanah kan. Ini pula membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Kenapa kita nitrogen ini penting? Satu, mengekalkan kesuburan tanah. Satu lagi, membantu pembekalan protein tumbuhan dan haiwan yang berterusan. Nitrogen merupakan komponen yang penting dalam pembentukan protein. Protein digunakan untuk membina sel baru dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis kehidupan. Ini semua maklumat je lah, info kan. Protein. Membantu pembekalan protein masih lagi. Tumbuhan menggunakan
nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Kita ulang balik. Betul lah, kalau memang tumbuhan dia serap ion nitrat ni melalui akar dia lah dalam tanah untuk membentuk protein. Haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan. Tumbuhan tadi sudah serap ion nitrat, jadi sudah dapat protein di sana. Kemudian haiwan pula makan tu tumbuhan. Jadi haiwan tu dapat unsur nitrogen daripada protein tumbuhan itulah, atau protein haiwan melalui pemakanan. Haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan atau protein haiwan melalui pemakanan. Melalui pemakanan je lah. Dia makan rumput tu, dia akan dapatlah sumber protein. Okay. Apa lagi? Mengurangkan pencemaran alam. Okay. Perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan ulat. Proses dalam sekitar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Bajalah, okay, secara semula jadi. Jadi dia mengurangkan pencemaran. Okay. Melalui proses sekitar nitrogen inilah penitritan, okay, membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos baja. Okay. Habis ngam-ngam jam 12. Teknologi pengeluaran makanan, jangan agak. Jauh ni? Pasti pula. Macam makanan yang sudah. Kawalan biologi. Teknologi makanan yang belum lah juga. Interesting teknologi pengeluaran makanan. Enggak apa, mungkin next lah kita akan tengok teknologi pengeluaran bahan kimia yang digunakan dalam proses sudah lah. Warna pengawet semua ni. Sudah ni. Okay, so that's all for today. Okay, tentang kita nitrogen sudah kita cover. Alhamdulillah, ngam-ngam jam 12. Okay, so untuk hari ini kita sampai situ saja. Kita tangguh kelas kita lagi minggu hadapan kalau belum cuti. Dan minggu depan kita masuk bab 3 kan, kelestarian alam sekitar. Okay. So kalau tidak soalan, kita tangguh kelas kita dan kita akan jumpa lagi next week kalau belum cuti. Okay, so that's all for today. Thank you very much for your cooperation and attendance. Okay, thank you.